الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT. Malam ni dapat lagi kita menyambung siri kuliah kita, kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, Kitabuz Zakah. Masih lagi bab At-Targhib fi Sadaqah, galakan supaya bersedekah. Hadis 578. Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala kharajtu lailatan min al-layali fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamshi wahdah wa laysa ma'ahu insan. قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداءك. قال يا أبا ذر تعال. قال فمشيت معه ساعة فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه فنفع فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال لي اجلس ها هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة فقال لي اجلس ها هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحر حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعلني الله فداءك من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجو إليك شيئا. قال ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة. قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. قال قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر. Hadis ni macam hadis minggu lepas juga, cuma dia ada sedikit sebanyak perbezaan riwayat. Lafaz-lafaz dia tu ada sedikit sebanyak perbezaan. Biasalah perawi ni dia menyebut seperti mana hak dia ingat ataupun seperti mana dia ambil daripada guru dia. Jadi hak mana ingat lebih banyak tu dia sebut lebih banyak lah. Kata Abu Dzar, aku keluar pada satu malam, aku keluar mana aku jalan, tiba-tiba aku dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan sendirian, tidak ada sesiapa pun bersama dengan baginda. Aku menyangka bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka ada orang berjalan bersama dengannya, yang ni pada waktu tu. Mana di sini orang panggil privacy lah, waktu privacy orang. Dah, jangan kita kacau lah. Ataupun kalau orang tu bersendirian tu, mana kita jangan pergi kepada dia tu melainkan dengan minta izin lah. Mana kalau kita tengok dia duduk seorang tu, boleh nak tanya semata ke, nak kecek buah ke, tanya khabar. Dah. Jadi mungkin seorang tu ada hal dia. Jadi Abu Dzar ni dia kira Nabi nak duduk seorang lah pada waktu tu, pada sangkaan dia. Maka aku pun berjalanlah di bawah cahaya bulan.
Maka Nabi SAW berpaling dan dia lihat aku. Maknanya depan Nabi duduk alih tu, dia duduk alih ni. Tak. Maknanya tak semestinya kita ni tengok orang tu duduk depan, kita duduk belakang dia tu, kita wisalah. Tak semesti. Sebab kita kata tadilah, Abu Zar ni dia kira Nabi tu nak duduk sorang, nak jalan sorang pada waktu tu. Mana seolah-olah dia tak silah ada orang ganggu dia. Kadang-kadang kita ada juga, kita ni mari sejik dah, nak etikah, nak zikir ke apa, nya mari buah pula dengan kita dah. Jadi kita pun tak zikir mana dah lah, cuk wah dah lah, pas nak kara balik tu, tak boleh nak kara tu, habis pas gulung-segulung, pas gulung-segulung cerita. Jadi sebab itulah kalau kita tengok orang duk dalam sejik tu, tak usah kacau dia lah. Dia nak zikir. Jadi, tapi kalau kita nak wisalah dia, tak ada masalah. Assalamualaikum. Lepas tu kita pergilah. Kalau dia kata mari lu duduk buat mata, tu lain cerita. Jadi kena faham keadaan orang. Jadi Abu Zar dia berjalan di bawah cahaya bulan. Nabi SAW berpaling lalu terlihat saya. Nabi pun tanya, man hadza, siapa tu? Maknanya walaupun ada bulan, tak setara mana sangat nampak. Tak cek orang ni. Sebab kita ni lah pakai emas, tak cek. Hak cek benar tu lain lah. Cek besok kali dia pakai baju tu, piyah tu, tak. Jadi Nabi tanya siapa ni? Maka aku pun menjawab Abu Zar. Jadi kena jawab nama lah, panggilan. Orang panggil kita gapo, kita jawab dengan panggilan tadi. Mana kalau orang panggil kita Pak Mak lah. Kalau orang panggil kita ni nama sekian, Amran ke gapo ke, jawab dengan nama tu. Jangan kata siapa tu? Saya. Saya dah. Jadi orang kita ni hello telefon dah. Assalamualaikum. Siapa dia ni? Kawan. Tak kira demo tak cek. Demo. Tak simpan dah nombor telefon kawan. Jadi sangka itu macam-macam. Orang ni kadang-kadang dia tukar telefon baru dah. Jadi nama tu kena setting balik. Lepas tu main dengan suara ni. Jaga-jaga dengar dah. Yang tak cek lah. Jangan buat lagu tu lah. Dia jadi sangka nak cari bahala sebenarnya. Dah. Jadi kita ayak siapa dia ni, nama kita dah. Boleh nak kecek semeta. Itu panggil adab. Maknanya dia panggil pekoh juga. Pekoh dalam menggunakan telefon. Banyak perkara ni. Boleh buat satu bahagian risalah pula. Cara menggunakan telefon mengikut Islam. Berdasar kepada pekoh Islam, cara guna telefon. Sementara kalau kita ada telefon ni dah milik kita guna sesuka hati. Tidak, ada cara dia lah. Setiap sesuatu yang Allah SWT berikan kepada kita, walaupun milik kita terikat dengan peraturan. Sebab apa? Sebab bukan kita seorang. Bukan kita seorang ada telefon, orang lain pun ada juga. Seperti mana bukan kita seorang ada rumah, ada kenderaan. Jadi aku berkata aku pun berkata Abu Zar. Ja'alani Allahu fida'ak. Aku tebuskan. Semoga aku ni Allah Ta'ala jadikan sebagai tebusan untuk engkau. Maknanya aku ni bersedia berkorban untuk engkau wahai Rasulullah. Maknanya gapo-gapo Nabi nak minta saya berkhidmat, mana saya sedia. Bukan kata nampak tu culah lalu, celika lalu nak lari. Tak, maknanya bersedia. Kita kadang-kadang jumpa dengan kita, ayah kita panggil ke, dah. Cikgu kita panggil ke, mulalah menyelik. Tak bimbang, takut kena buat kerja. Dah. Ni Abu Zar ni bila dia kata ja'alani Allahu fida'ak, tanda dia bersedia untuk berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kata, ya Abu Zar, ta'alah, mari sini. Aku pun berjalanlah dengan baginda seketika. Maka Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang yang banyak mereka itu adalah orang-orang yang sedikit pada hari kiamat. Yakni
orang-orang yang banyak harta di dunia, mereka itulah orang yang sedikit habuan mereka itu di akhirat. Kecuali orang yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya itu kebaikan. Maknanya dia berikan kepadanya itu kebaikan, yakni harta, dan dia dapat gunakan dengan cara yang baik. Jadi dalam istilah Quran, dalam istilah hadis ni, khairan ni dengan mana harta. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu sangat mencintai harta. Saya pelik pada harta. Jadi tak saya setara mana, kerja suku sembah dah. Maknanya cinta harta, nak pada harta. Siapa kadang-kadang harta tu suka dengan bilang dah, tak awak beli makan ke kering dah, makan ke kering isak ya, makan nasi air dah, makan nasi air, ikan kering tu isak ya. Dah, saya ke harta tu takut habis. Ada juga pesen lagu tu. Jadi orang-orang yang banyak harta di dunia, mereka itu sedikit di akhirat, kecuali orang yang Allah SWT berikan kepadanya itu harta, fanafaha fihi yaminah, lalu dia meniupkan, yakni lalu dia memberikan. Mana dia bui sebelah kanan, sebelah kiri, bui depan, bui belakang, dan dia buat kebaikan pada hartanya tadi. Maknanya harta tu dia bagi. Ada, kalau kita kata jiran sebelah kanan, jiran sebelah kiri, jiran sebelah depan, jiran sebelah belakang, ataupun anak beranak dia ada. Untuk diri dia sendiri, dia belanja, tidak kata pakai baju lusuh dah. Dia bagi, dia guna untuk diri dia sendiri. Dari segi makan minum dia, kemudian anak isteri dia dah cukup, ada zak belaka makanan. Kemudian anak-anak dia mopok apa semua tu jiran dia, mana dia beri untuk jalan Allah, ada belaka dibelanjakan harta tadi, gunakan. Mana dia faham lah. Jadi Nabi SAW kata lagu ni dengan arti bahawa dengan cara memberi kiri kanan belakang depan ni lah, seseorang itu dapat menggandakan harta di dunia, dan dia dapat menggandakan pahala di akhirat. Sebab apa? Sebab harta ni dia akan bertambah bila dibelanjakan. Harta ni ma sadaqat ma naqasa malun min sadaqah atau kama qala. Harta ini tidak akan jadi kurang dengan sebab sedekah. Seperti mana tidak jadi hina seorang yang merendah diri. Maknanya kalau kita tawaduk, rendah diri, tidak tunjuk asen kita lebih kita, tidak berarti kita ni jadi hina. Kita malah jadi mulia. Orang jadi akak tanggal dia, walaupun kaya, walaupun ada pakat, tapi dia mari salah dengan kita, tidak kata lalu tak tahu gitu dah. Mata kau cermin gelap. Macam-macam orang tanggapan. Maknanya tak jadi rendah. Harta tak jadi kurang dengan sebab sedekah. Hadis riwayat Muslim, harta tidak kurang dengan sebab sedekah. Orang tawaduk tidak jadi rendah dengan sifat tawaduk dia. Begitu juga kalau kita minta maaf atas kesalahan diri kita, tak jadi kurang kita. Jadi kesalahan kita ni banyak. Kita buat salah dengan orang, kita minta maaf. Jadi tenang, hati kita jadi relax, lega. Sebab apa? Sebab manusia ni kalau dia buat salah, tak sedap duduk, tak sedap oyak lah. Memang fitrah. Jiwa manusia ni kalau dia ada rasa bersalah dengan orang, dia malu ke apa semua dah. Sebab itulah Allah Ta'ala sendiri ajar pada kita supaya istighfar. Sebab kita ni jenis salah, jenis buat kesalahan. Jadi kita ada buat salah dengan Allah Ta'ala, kita istighfar. Begitu juga kalau kita ada salah dengan manusia, kita minta maaf, lega senang. Kalau tidak ada main bekak gitu, kita suruh dia marah, ataupun kita duk cari alasan. Kita tak patut kita maaf dia sebenarnya. Buat alasan dah, dia salah bukan kita.
Tapi kalau kita daripada awal lagi, kita minta maaf. Minta maaf lalu. Jadi sesat. Begitu juga kalau kita ni salah dalam memberi pendapat. Kita ayat salah. Lepas tu orang duk lekung-lekang, duk kata kita ke belakang. Tak sesat. Kita senang ayat. Minta maaf, saya salah dalam memberi pendapat. Jadi menarik balik pendapat kita ni, maknanya benda biasa yang berlaku di kalangan alim ulama. Alim ulama ni ramai, ia salah dalam memberi fatwa, salah memberi pendapat. Dia tarik balik. Biasa. Imam Abu Hanifah dulu pernah dia memberi fatwa, orang-orang tak boleh bahasa Arab ni. Orang-orang hak baru masuk Islam, dia boleh baca Quran tu dengan tidak bahasa Arab. Dia baca terjemahan. Terjemahan bahasa Parsi lah kalau di Iraq tu, tempat Imam Abu Hanifah di Kufah tu. Di Kufah, boleh baca ke bahasa Parsi. Fatwa dia dulu. Lama kemudian dia tarik balik. Jadi tidak rendah kedudukan dia sebagai imam. Jadi macam Abu Hasan Asy'ari, orang kata tokoh ahli sunnah. Abu Hasan Asy'ari 40 tahun duduk dalam Mu'tazilah, sesat. Ikut potiri dia. Akhirnya dia tinggal pendapat, dia istihad. Aku 40 tahun duduk dalam Mu'tazilah, aku tubik daripada Mu'tazilah macam aku pecah baju ni. Senang. Tu orang panggil nak pada kebenaran. Inabah orang panggil. Inabah. Balik kepada kebenaran. Tarik balik pendapat kita. Jadi kena terima lah. Kalau kita ada salah, kita kena akui. Senang, lega. Jadi tidak kata, oi, tok guru gapo salah. Tok guru ni manusia. Kita kena sedar takut-takut kita ni. Kita nak jaga pengikut kita, kita kerah dengan pendapat kita. Tak boleh. Tak boleh. Kena baiki. Jadi kalau ada pendapat kita salah, ya ada salah, tak betul. Sebab apa? Sebab kalau dah kita agak orang duk pegang dengan pendapat salah kita, akhirat ni dia ada dialog Allah Taala sebut dah. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna. Wahai Tuhan kami, kita telah turut ni, tunggu kita ni. Dia telah sesatkan kami, kita ni tak reti jahil ni pakai turut dia. Rupa-rupanya dia arak kita kepada kesesatan. Maka berikanlah kepada dia tu azab 2 kali ganda. Ahli tunggu pula kata sampai dia suruh ikut aku. Ada banding gitu. Dua-dua tu ada bahagian azab masing-masing. Sebab itulah kena beringat. Jadi kita sebagai tok guru ni, sebagai pemimpin kena beringat juga. Ada kesalahan tu, orang tu lo tegur tu muju. Kalau kita buat kerah gitu, tak ada apalah. Lepas tu kita hak pengikut ni pula, tak boleh tok guru kita. Dia betul semacam. Tak boleh sikap lagu tu. Tok guru dia bukan nabi. Dia tidak dapat wahyu dari Allah Taala. Walaupun dia kata dia mimpi nabi sama anak malam, itu bukan ukuran. Sebab mimpi dengan nabi tiap-tiap malam bukan berarti dia diakui sebagai sudah menerima wahyu. Boleh terima hadis melalui mimpi daripada nabi. Tak boleh buat lesen lagu tu, tak boleh pakai. Sebab dari segi kaedah penerima ilmu ni kena terima dalam keadaan jaga khabar. Tak boleh belah jenera, belah mimpi tak boleh. Sebab itulah kita sebagai orang biasa ni, orang-orang yang ikut ni, orang yang ikut alim ulama ni, kena waspadalah, kena hati-hatilah, jangan terlalu taksub dengan tok guru kita. Kalau tok guru tu sendiri kata dama, kalau tak ikut pendapat, kamu semua ni kalau tak ikut pendapat saya, pergi ngaji dengan orang lain lah. Awak mecok dia. Boleh. Tak boleh buat lagu tu. Kita ada anak murid kita ni ngaji dengan orang lain, ngaji dengan orang tu, macam-macam. Kita kena terbuka lah. Kita kena tahu. Allah Ta'ala kata, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang berilmu tu, ada lebih berilmu lagi. Jangan kita serah. Hari tu ada majlis kita. Lepas tu tak ada. Kita pun jumpa tu, tembak lalu dia. Guana cari tok guru lain ke? Tak kena tak kacik molek dengan kita ke? Tak boleh nak marah.
Kita tak boleh paksa orang dengar, duduk dalam kuliah kita, dalam majlis kita, ikut pengajaran kita. Tak boleh paksa atas masing-masing. Kalau orang ikut kita tu, alhamdulillah, mujur. Kita dapat sebar ilmu kita. Jadi sebagai pelajar-pelajar, sebagai orang dengar ni, orang-orang biasa ni, kena beringatlah. Kena jangan terlampau taksub. Kalau kita jelas dah orang tegur kita tu banyak salah, jadi kita kena terima lah. Jangan duk beking pula. Kalau tak hanya tegur tu senyap awak tak tahu. Awak tak tahu orang tu. Anak murid duk pegang gogang. Lah ni lah dalam telefon je duk pegang je. Dah. Macam-macam tawan napa lah. Nak tunjuk bisa belaka. Dah. Tak boleh, bukan cara dia lagu tu je. Jadi orang yang sedikit, orang yang banyak hartanya itu adalah orang yang sedikit, kecuali orang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya itu harta, lalu dia berikan ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke hadapan, beri ke belakang, dan dia buat kebaikan dengan harta tadi. Maknanya harta dia tu, dia boleh buat kebaikan. Kebaikan ni banyak dengan harta kita tu. Kita boleh sedekah tu cara biasa. Kita beri hutang kat orang. Jadi dalam setengah keadaan beri hutang pada orang ni lebih afdal lagi daripada kita sedekah. Lagu mana? Mula-mula kita beri hutang dulu. Dah. Nampak dia tak boleh nak bayar, tak ada kan, kita pelanjutkan. Tempoh boleh dah pahala pula situ. Dah. Lepas tu dia akad sangat tak ada nak bayar. Tak ada lah, kita kata tak apalah, sedekah. Jadi kita dapat wiutan dah sekali dah pahala, memberi tempoh untuk dia bayar sekali pula pahala. Kemudian kita sedekah pula ke dia. Jadi dengan harta tadi kita boleh buat kebaikan. Tak nanti buat sejik ke dah. Tak nanti ibadat tertentu ni kita boleh juga, maknanya beri modal kat orang. Kita beri modal kat orang. Dah. Beri modal kat orang, dia boleh nego, orang panggil mudarabah. Dia pandai nego, kita beri kat dia. Dah. Kita tengok anak-anak beranak kita tu duduk nego air dah tepi jalan tu, kita tanya modal tu sara mana. Dah. Ada tak rak kau nego air ni saja. Takut nak nego orang lain tak. Jadi kita beri. Tapi kalau nak nego vik tepi jalan tu tak sah lah. Ramai lah ni duk buka vik tepi jalan, buka bonek kereta. Tak tahulah. Kita harap benar lah pihak berkuasa tu. Tu bik malam-malam tengok. Ada ni budak-budak muda kita, bagus dia nego tu, tapi nego vape. Vape ni tak sedar ayak lah. Dah. Bahaya pada rokok lagi. Dan dalam tu macam-macam dia boleh bubuh, kita tak tahu. Dah. Rokok dulu pun kadang-kadang kita ingat rokok biasa, tapi dia waktu vape dah rokok tu. Waktu vape dah bakar, dia gaung dengan gapo tak tahulah. Pas budak kita kak kena sedua serok kak, katalah yang rokok ni. Dia kata boleh ada mau nak pula. Kira lain pula. Tu bahaya. Jadi kita benalah pihak berkuasa ke siapa-siapa ke, kita pergi jalan malam-malam tu duduk nego gapo. Nego bagi salah. Jadi we modal kau orang, ataupun kita we hijau kau orang, ambil dia buat hijau. Kita we upah pada dia. Kemudian kata Abu Zar, aku berjalan dengan Nabi SAW seketika pula. Maka Nabi berkata kepada aku, duduk sini. Aku pun lalu Nabi SAW menyuruh aku duduk di fiqa'in, mana di tanah lapang, sekitarnya tu ada batu. Maka Nabi SAW kata, duduk di sini sehingga aku balik kepada engkau. Mana tak segi mana lah, duduk sini. Jangan pergi ke mana-mana, duduk di sini. Maka Nabi SAW pergi fil harrah, kawasan berbatu hitam. Mana sebelah utara Madinah ni, dia ada kawasan batu hitam. Sehingga mana Nabi tu pergi sehingga aku tak nampak. Mana yang malam dah sok dah. Lepas tu jauh dah. Jadi Nabi SAW meninggalkan aku. Dah lama pula Nabi tinggal. Kemudian aku mendengar dia ketika dia datang balik itu,
baginda bersabda, meskipun dia mencuri, meskipun dia berzina. Tu kata-kata Nabi. Sekalipun dia curi, sekalipun dia zina. Gapo? Tak. Kata Abu Dzar lagi, bila mana Nabi SAW mari, aku tak boleh nak dah. Falam asbir, aku tak boleh nak dah. Apa ni? Tak. Aku pun kata pada Nabi, wahai Nabi Allah, semoga Allah Ta'ala jadikan aku ni tebusan untuk engkau dengan siapa engkau bercakap di sebelah batu hitam itu. Aku tak dengar siapa-siapa yang balas balik percakapan kamu. Ada kecek sorang aku. Nabi SAW kata, itulah Jibril. Jibril. Jibril alaihi salam, dia datang kepada aku di sebelah batu hitam itu. Jibril kata, Bashir ummataka, berilah berita gembira kepada umat engkau, bahawa sesiapa yang mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah SWT, tidak mensyirikkan Allah SWT dengan apa sekalipun, dia akan masuk syurga. Mana dia mati itu dalam tauhid kepada Allah Ta'ala, tidak syirik kepada Allah Ta'ala dengan siapa-siapa. Jadi perkataan syirik ni gapo? Yang ni ambil sifat-sifat Allah Ta'ala letak pada mana-mana makhluk. Tak boleh. Kuasa penyembuhan, layak untuk diibadat, disujud, tak, untuk minta pertolongan dalam benda yang luar daripada asbab kemampuan manusia. Itu syirik belaka. Buat amalan sesuatu yang mana untuk Allah kita buat kerana manusia, syirik juga. Panggil riya. Syirik khafi dia panggil. Kemudian ibadat yang hanya khusus kepada Allah SWT kita berikan, kita letak, kita persembahkan kepada selain daripada Allah Ta'ala. Macam perbuatan sujud. Perbuatan sujud. Dia ada ni pokok tarekat ni, tak tahu tarekat mari mana. Dia mari sujud kaki tok guru dia tu. Lepas tu tentu dah pak budak tu mari sujud dia tu, dia nak sesuatu lah. Dia nak sesuatu. Dah. Dia bukan sekadar hormat dah. Dia nak berkat macam-macam. Istilah dia nak berkat, nak keramat lah, nak tupai aura tu guru, macam-macam. Nak suruh saya ke apa semua. Mana dia menghina diri. Dia menghina diri, nak suruh tunggu saya pada dia. Tak boleh. Mana hak tu khusus kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Sujud ni khusus pada Allah Ta'ala. Patut dia kata Nabi Adam tu malaikat sujud. Dah, malaikat sujud. Adik-beradik Yusuf tu dah sujud kepada Nabi Yusuf tu. Lagu mana cerita? Hak tu panggil cerita syariat terdahulu. Hak tu cerita hak dahulu. Cerita dahulu. Cerita dalam syariat terdahulu. Bila mari syariat Nabi SAW ni, syariat terakhir, tak pakar dah. Tak boleh dah. Itu satu perkara. Satu perkara lagi, sujud tu dia panggil sujud tahiyyah, sujud penghormatan. Maknanya hormat. Pada waktu tu, lagu tu lah cara sujud. Jadi bila sujud tu, bila dia menyerupai ibadat, maka pada kita tu kena tengok niat. Sebab pada rupa tu serupa je. Letak dahi di hadapan seseorang dengan tunduk. Orang tu dalam keadaan tinggi. Dah, kita mari sujud. Jadi niat gapo? Kalau kita tanya hak pengikut tarekat ni apa? Dia kata tok guru kita ni. Dia macam-macam lah. Tok guru kita ni dah kadang-kadang apa pengikut hak taksub ni, dia kata pada pengikut baru ni, tok guru kita ni hebat ni. Demo hari tu dia tahu dah isi hati demo. Tu. Tu tak boleh, tu syirik tu. Syirik dari segi mana? Mengetahui isi hati orang. Tak, mengetahui isi hati orang ni, tahu benda gaib. Benda ni mutlak milik Allah Ta'ala. Jadi kalau kata tok guru tu tahu isi hati setiap pengikut dia, maknanya kita telah ambil sifat Allah Ta'ala letak pada tok wali, tok guru tadi. Syirik. Tu tak ada syirik. Syirik ni tak latih sembah berhala.
Dia takrif dia mudah. Ambil sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna, letak pada mana-mana makhluk. Kerana apa? Kerana orang ni ada sifat-sifat istimewa. Kita kata dia tu guru ngatik 20,000 sehari dah, mimpi jumpa Nabi SAW, selawat tak tinggal, kekal selawat. Jadi dia ada satu kedudukan dah. Jadi bila dia ada satu kedudukan tu, tentulah sekali dia ada keistimewaan. Jadi kita boleh tupai dia, kita boleh berharap pada dia. Tu benda-benda yang salah. Ambil sifat Allah Ta'ala, letak pada mana-mana makhluk. Jadi dalam Quran kata, bila ditanya kepada orang-orang ahli neraka ni, dia kata apa dia ahli neraka? Iz nusawwikum bi rabbil alamin. Sebab kami telah menyamakan kamu tu dengan Allah Rabbul Alamin. Menyamakan. Tu panggil syirik. Syirik ni kosi. Syirik tu kalau kita syarikat lah. Syarikat lagu mana? Syarikat ni kita tak ada pitih. Pitih tak banyak, modal tak banyak. Jadi kita pun pakaklah 2-3 orang ipu modal sikit-sikit seorang. Jadi bila ipu modal sikit-sikit orang baru boleh niaga, maknanya lemah. Lemah, kena kosi sikit-sikit. Jadi kalau kata sifat ilmu ghaib Allah Ta'ala ni, orang lain ada juga tahu, maknanya milik sifat tu, milik Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala kena kosi dengan orang. Tidak milik mutlak Allah Ta'ala. Jadi kita telah merendahkan Allah Ta'ala. Sebab itulah syirik zalim. Tuhan tak ampun di sini. Jadi syirik tu ambil sifat Allah Ta'ala, letak pada mana-mana makhluk. Tak kira lah Nabi ke, malaikat ke, wali ke. Kalau baca dalam Quran sejarah umat-umat dahulu, wali-wali tu belakang hak dia sembah berhala. Asalnya berhala tu wali sebenar, orang-orang soleh. Setengah tu malaikat, berhala tu malaikat. Dia pun nama ni malaikat tu, malaikat ni. Jadi dia kira malaikat ni bila sembah dia boleh tolong kita depan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni bila dengar rayuan daripada malaikat agak lembek tekak lalu, mana dia terpaksa tunduk. Tak boleh buat lagu tu. Itu syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi Jibril kata, beritahulah khabar gembira kepada umat engkau bahawa sesiapa yang mati dalam keadaan tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedikit pun, dengan apa-apa pun, maka dia pasti masuk dalam syurga. Ni orang panggil kelebihan tauhid. Kelebihan tauhid. Mana tauhid ni? Maknanya kita mengesakan Allah, Allah Ta'ala sahaja. Esa satu, menunggalkan Allah. Maknanya Allah Ta'ala tidak berkongsi. Tidak berkongsi dalam sifat-sifat kesempurnaan dia, tidak berkongsi dalam hak untuk beribadat, tidak berkongsi dalam hak untuk diseru, dipanggil, untuk ditunaikan hajat. Tak boleh. Sekali kita panggil ya Allah, sekali kita panggil ya Jibril, ya Muhammad ke, ya Rasulullah, tak boleh. Kena panggil Allah, Allah semua. Tak. Tapi kalau kita panggil sama-sama kita tu minta tolong dia, tu lain cerita tu. Hak tu benda dalam asbab kita kata. Kita suruh bini kita wa mari air, dah. Syirik tak syirik tu sebab apa? Sebab benda tu hak dia boleh buat. Jadi hak jadi syiriknya kita minta dengan wali hak telah mati supaya dia tu dapat memberi zuriat pada kita, kita dapat temu jodoh. Sebab kita sama kata jodoh, ajar, kematian, rezeki tangan Tuhan. Tapi time parak kita pergi minta, kita seru dengan Tok Wali. Kita pergi kubur dia, pegang batu nasar, pegang, doa, sayu muka tu, nak dapatkan sesuatu. Tak boleh. Nak minta dengan Allah Ta'ala. Aku pun berkata, wahai Jibril, kata Nabi, meskipun orang tu mencuri dan berzina, dia masuk syurga juga ke? Bila dia tidak syirik dalam keadaan dia mencuri, dia berzina, Nabi kata, Jibril kata ya. Meskipun dia apa qala na'am, Jibril kata ya. Maknanya meskipun dia mencuri, dia berzina, asalkan dia mati dalam keadaan tauhid, tidak syirik pada Allah Ta'ala, pasti masuk syurga. Nabi pun kata wa in saraqa qala, kata Abu Zar, aku pun berkata wa in saraqa wa in zana. Mula-mula Nabi tu kejut bila Jibril kata. Hak ni Abu Zar pula kejut.
Meskipun orang tu curi, orang tu zina, Nabi SAW kata ya, walaupun orang tu minum arak, tambah pula. Maknanya walaupun orang tu curi, walaupun orang tu zina, walaupun orang tu minum arak, dia tetap dapat masuk syurga. Bila mana dia tidak syirik. Ni orang panggil kelebihan tauhid. Bahagian ni orang panggil kelebihan tauhid. Bukan nak kata maksiat tu tak ada gapo. Tidak. Lagu mana kelebihan tauhid ni? Kelebihan tauhid, bila seorang tu mati dalam keadaan tauhid pada Allah Ta'ala, menjauhi syirik, dia pasti masuk syurga meskipun dia banyak kesalahan dosa. Dah. Jadi maksiat yang dia lakukan itu yang menyebabkan dia masuk dalam neraka, kukuk mana pun akhirnya dia akan masuk dalam syurga juga. Dah. Maknanya orang ni terserah kepada keputusan Allah Ta'ala lah. Sebab itulah di sini ahli sunnah kata dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tu tidaklah menyebabkan dia jadi kafir. Kalau dia curi, kita kata kafir mencuri. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab itu mencuri, perbuatan mencuri, bukan dia kufur kepada Allah Ta'ala. Melainkan dia kata mana haram curi, halal curi. Allah Ta'ala kata halal curi. Tu jadi kafir lah. Sebab dia kira mengingkari ketetapan Allah Ta'ala, mengingkari hukum Allah Ta'ala ni jadi kafir. Jadi dalam pengajian kita dahulu dalam Kitabul Iman, dia panggil golongan Murji'ah lah. Maknanya kalau dia baca hadis ni, dia pula kosi. Dia kata ni Nabi kata boleh masuk syurga juga ni. Kalau orang tu zina curi, maknanya maksiat ni tidak menjejaskan iman kita. Tu faham masalah. Faham masalah. Maksiat yang dilakukan oleh seorang yang beriman itu menyebabkan dia ni jadi fasik, orang yang derhaka. Bila orang derhaka ni dia kena bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat, mati dia tu keadaan dia lah macam mana, terserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada Allah Taala akan ampunkan dia dapat masuk syurga, ataupun Allah Taala cuci dia dalam neraka dan dia akan masuk juga dalam syurga lah. Lepas tu dia buat dosa ni lagu mana? Dia derhaka kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu ini luah keampunan dia. Maknanya walaupun seorang itu mahari dosa spiku, dosa saja dalam catatan amalan dia, kalau adanya iman sikit je, kalau kata dia percaya pada Allah, Tuhan yang wajib disembah, yang memiliki alam semesta yang bertarbih, kata ya kau percaya. Lepas tu hak maksiat kau ada mau buat tu cerita lain. Dia boleh masuk syurga akhirnya. Itu orang panggil kelebihan orang beriman. Tapi kita nak ke lagu tu tak salah, sebab kita nak orang kita ni nak suruh jadi orang mukmin taqi, orang mukmin yang bertakwa, muttaqin. Maknanya orang yang beriman, percaya pada hari akhirat. Bila kita percaya pada hari akhirat, kita takut pada Allah Ta'ala, maka kita tak berani buat maksiat. Ada maksiat yang kita buat, maka kita cepat-cepat bertaubat. Jadi hadis ni jangan salah faham lah. Kemudian babun fil kannazin lil amwali wa taghlizi alaihim. Ini bab berkenaan dengan orang yang menyimpan harta mereka. Mana dia simpan lah, dia simpan harta dia tu dengan tidak dibelanjakan dan tidak dilaburkan. Mana tak usik pun, dan dia tidak memberi zakat, tidak menunaikan hak. Sebab pada harta ni Allah Ta'ala kata wa fi amwalihim hakum ma'lum. Pada harta mereka itu ada hak yang tertentu. Maknanya harta ni walaupun hak kita cari tak peluh-pelah apa semua, ada sebahagian daripada harta kita tu hak orang lain. Hak siapa? Lisaili wal mahrum, untuk orang-orang fakir yang meminta, wal mahrum, orang yang terhalang daripada mendapat rezeki yang secukupnya. Ada tu. Wa atu haqqahu yauma hasadih, hendaklah diberikan hak, hendaklah ditunaikan hak harta tadi bila waktu tuai hasil tanamnya. Jadi ada harta, ada pada harta kita tu hak orang lain.
Hadis Abi Dzarrin anil Ahnaf ibn Qais qala jalastu ila mala'in min Quraisy faja'a rajulun khashinul sya'ar wathiyab wal hay'ah hatta qama alaihim fasallama. Riwayat daripada Ahnaf bin Qais, kata dia, aku duduk ni dekat dengan orang-orang terkemuka dari kalangan Quraisy ni. Ni zaman lepas daripada Nabi wafat lah. Ahnaf bin Qais ni seorang tabi'in. Dia duduk dalam majlis orang-orang Quraisy. Tiba-tiba mari seorang lelaki yang kasar rambut dia. Kasar rambut ni makna tak berminyak lah. Kalau orang semak ni kilap minyak, kilap rambut dia tu. Begitu juga kain kasar, keadaan pun macam tak terurus. Sehingga dia pun berdiri di hadapan pembesar-pembesar Quraisy tadi dan dia memberi salam. Kemudian dia pun berkata, basyiril kanizin biradfin yuhma alaihi fi nari jahannam. Dia kata, berilah berita gembira kepada orang yang menyimpan harta dia, wa khazanah harta, dengan mendapat batu yang dipanaskan dalam neraka jahannam, thumma yudau ala halamati sadi ahadihim hatta yakhruja min nughdi katifih. Mana batu tadi dah dipanaskan dalam api neraka jahannam, kemudian diletak di puting susu. Tak kira lelaki ke perempuan ke, ada belaka. Sehingga tubik kut tulai belikak ni. Dah. Kata dia. Kemudian diletakkan di atas mana batu tadi hak dipanaskan tadi, letak atas tulai belikak sehingga keluar ke depan pula ku puting tu. Yatazalzal, mana dalam keadaan bergoncang, gelepah. Gelepah rodan-rodan. Thumma walla fajalasa ila sariyatin wa tabi'tuhu wa jalastu ilaihi. Kemudian dia pun berpaling pergilah. Aku pun duduk kemudian dia berpaling pergi, dia duduk di satu tiang dan aku turut dia. Aku duduk bersama dengan dia, wa ana la adri man huwa. Aku tak tahu siapa dia ni. Siapa dia ni orang ni? Mari kacak lagu ni. Memberi peringatan pada orang hak sipai pitih ni. Faqultu lahu la ura al-qauma illa qad karihu alladhi qulta. Jadi Ahnaf ni dia pun tanya kepada Abu Zar lah. Orang ni Abu Zar. Dia kata, aku duk serah tu demo tu tak kenal tu kata-kata kamu tadi. Main keras terik tegur gitu tu. Dah. Tak ada apa-apa oyak azab lalu. Demo tu tak apa kenal tu. Lalu dia pun kata, qala innahum la ya'qiluna syai'a. Tahu gap apa-apa tu? Qala li khalili, telah berkata kepada aku kekasih aku, yakni Nabi SAW. Qala qultu man khaliluka. Aku pun kata, siapa khalil engkau? Dia kata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kekasih aku Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Nabi pernah kata, ya Aba Dzarrin, atubsiru Uhuda. Abu Zar, mu tengok dak Uhud tu. Kenapa dak bukit Uhud? Besar bukit Uhud ni. Qala fa nazartu ila syamsi ma baqiya minan nahar. Aku pun lihatlah ke matahari, ma baqiya minan nahar. Maknanya sakit baki hak tinggal lah, maknanya laka senja ni. Wa ana ura anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursiluni fi hajatin lahu. Aku duk serah ni Nabi nak suruh aku pergi bukit Uhud ni berkali. Ada kerjaan tu. Qultu na'am. Aku nampak. Ana nampak lagi bukit Uhud ni. Matahari tak tergelar lagi. Qala ma uhibbu anna li mithla Uhudin dhahaba unfiquhu kullahu illa salasata dananir. Dia kata, aku tidaklah suka, maknanya aku ni walaupun diberikan emas sebesar gunung Uhud tadi, aku tak suka mana. Melainkan unfiquhu, pasti aku akan membelanjakan kesemuanya sehingga tinggal 3 dinar je. Aku akan habis. Tinggal 3 dinar je, maknanya nak buat bayar hutang, nak buat makan lo. Dah.
Itu tawakal Nabi tu. Jadi Abu Zah ni dia mana tak serupa dengan sahabat-sahabat Quraisy lain sebab dia faham hadis ni dengan cara dia sendiri. Maknanya kalau kita tengok dalam syarah hadis dia kata Abu Zah ni dia ada pendapat dia sendiri berkenaan dengan harta. Harta ni tak boleh nak sipai kata dia. Melainkan hak 3 dinar. Kena wi kau orang. Tak boleh nak milik. Jadi pendapat dia tu orang lain tak setujulah. Sebab apa? Sebab kalau tak ada pitih, ada pitih kena wi, ada pitih kena wi. Dah. Sedangkan dalam bab kita kata dalam bab faraid, dah. Banyak tinggal harta tu pada anak-anak. Nabi kata intazara auladaka aghniaa. Sekiranya kamu mati meninggalkan anak kamu tu dalam keadaan mereka tu kaya. Mereka kaya tu lebih baik lagi daripada kamu meninggalkan mereka tu dalam keadaan yatakaffafun nas, dalam keadaan mereka tu tak ada tapak tangan minta sedekah. Maknanya Nabi kata hak lebih baik lagi kamu tinggal anak cucu kamu tu dalam keadaan kaya. Maknanya si pepiti tak apa. Tak apa. Jadi Abu Zar tu faham dia. Sedangkan hak Nabi oyak tu dari segi hasrat keinginan hati dia, dan tidak semestinya kita kena ikut lagu tu. Mana Nabi nak ayatnya dia tu tak ada cinta pada dunia, melainkan dia nak akan bagi-bagi. So yang kedua tawakal Nabi tu pada Allah Ta'ala. Mana dia tak bimbang. Kalau sifat kita learn ni dah, kita kena ada duit simpanan. Orang kata duit simpanan nak pergi Mekah dah, simpanan apa untuk patching KWSP, ada simpanan kecemasan 3 bulan gaji. Ada belaka kira itu pasal ke? Tak salah. Sebab benda tu berguna pada kita. Sebab apa? Sebab lebih baik kita ada simpanan tadi daripada kita meminta-minta, minta sedekah dengan orang. Jadi bahagia sifat harta tu tak apa. Sebab hak asalkan kita ni cukup, bila cukup cukup tempoh dia bayar zakat, maka tidak lagi dikira sebagai al-kanizin, orang yang sifat harta, tidak belanjakan. Maknanya harta tu Allah Ta'ala tidak kira kita ni sebagai orang yang bakhil. Maknanya seorang tu dibenarkan memiliki harta banyak mana sekalipun asalkan dia cukup masa dia bayar zakat. Jadi Abu Zar ni dia mazhab dia sendiri. Wa inna haula'i la ya'qilun. Abu Zar kata mereka tu tak faham. Jadi kita kata di sini mereka tu tak faham seperti mana Abu Zar faham lah. Orang lain faham lagu lain. Jadi masing-masing pendapat lah. Abu Zar sendiri pun dia tak paksa orang ikut pendapat dia. Sahabat-sahabat besar lain pun dia tidak halal Abu Zar dengan pendapat dia. Ni orang panggil ijtihad sahabat. Jadi ada buah pelik-pelik sikit ni. Jadi dia tu dengan cara dia lah. Tapi boleh kepada setengah orang dia kata ni lah ideal. Abu Zar ni dia kata bapak sosialis. Tu tak kena. Tak boleh nak agak gitu. Maknanya habis dia untuk masyarakat harta dia. Tak boleh juga. Dia kena memikir banyak perkara lah. Macam orang kaya habis harta dia beri pada fakir miskin. Dah. Pakar fakir miskin ni tak pandai nak guna, tak pandai nak labur, nak jana, habis gitu. Dah. Kita wisodok kau fakir miskin. Warga pun sodok. Dah. Orang pandai tak apalah. Ya dia boleh guna. Jadi kekayaan itu ya tahu orang itu pandai. Orang kaya ni dia boleh buat syarikat besar-besar, dia panggil kerja dengan dia. Dah. Jadi kata Abu Zar, innama yajma'una dunya, mereka tu dah ipun dunia. Dia keras sikit backing kata-kata dia ni. La wallahi, tidak, bukan lagu tu, demi Allah. La asaluhum dunya, aku ni tak minta dengan mereka dunia. Mana tawakal tinggi Abu Zar ni. Walaupun dia berpendapat lagu tu boleh pitih belanja habis kecuali 3 dinar, dalam keadaan tu aku boleh sabarlah. Mana walaupun tak ada pitih, tetap aku tak minta dengan dia betul. Tidak kata masa tak ada, masa pitih banyak tu degar-degar kecek dah. Tawakal bila tak ada pitih kak, gi senyap bisik dah. Dia ada sama seria. Kawai berutut kan ni. Tak boleh buat lagu tu. Sebab itulah dari segi kita ada simpanan ni tak apa, supaya kita ni tidak menjatuhkan maruah diri kita minta dengan orang tu dengan orang ni.
Wala astafti fihim an dinin hatta alqallah. Aku ni minta pendapat daripada mereka tentang agama Allah pun tidak akan dapat, tidak akan minta sehinggalah aku mati bertemu dengan Allah Ta'ala. Maknanya dia tegah lah. Maknanya bila dia pilih satu pendapat tadi, dia pegang kemah kemi. Sikap dia tu bagus lah. Walaupun cara dia tu tak sama dengan sahabat-sahabat lain, tapi kita boleh ambil pengajaran. Maknanya bila kita ada satu pendapat, kita yakin dengan pendapat kita ada dalil, dan kita jangan mudah. Kita mudah ubah pendapat kita. Tapi kalau kita ada pendapat, dalil kita tu dalil yang tidak tepat, dalil tidak sahih, cara faham pun tak betul, tak boleh, kita kena ubah pendapat kita. Tapi hak ni dia kira pendapat dia kemah. Jadi dia tidak bergantung kepada orang, dia boleh hidup sendiri. Itu sikap apa berdikari dia tu, tidak bergantung dengan orang. Kemudian bab berikut ni bab galakkan infak, membelanjakan nafkah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.